InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama kita bertemu dalam satu siri sama-sama perkongsian kita berkenaan dengan kebangkitan, insya-Allah. Jadi malam ini kita akan mulakan satu siri penyampaian perkongsian berkenaan dengan kebangkitan, intifadah, berkenaan dengan solusi. Sebahagian daripadanya telah pun kita sentuh di dalam kuliah-kuliah yang lepas. Jadi dia akan menjadi sebagai satu ulangan ataupun sebagai satu review lah. Dan sebahagiannya insya-Allah adalah merupakan sesuatu yang baru yang akan kita berharap lahirnya satu kesatuan, satu gabungan daripada seluruh umat Islam yang beriman, yang bertakwa, terutamanya mereka yang berhajat untuk bersama-sama di dalam kebangkitan di akhir zaman ini, insya-Allah. Jadi hari ini kita dapati ramai orang yang mahu bangkit, yang mempersiapkan diri mereka dengan kebangkitan, tetapi majoriti mereka tidak berada dalam keadaan persiapan yang menyeluruh. Antara kelemahan yang paling ketara sekali ialah mereka tidak, kebanyakan daripada kita ini lalai berkenaan dengan musuh. Lalai berkenaan dengan mengenal musuh. Dan mana menyebabkan kita tidak perasan, tanpa kita sedar kita berada di dalam perancangan musuh. Kita ingat kita dah ikut sunnah dah. Kita ingat kita dah buat bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupa-rupanya kita masih lagi mengikut perancangan musuh. Dan bila kita mengikuti perancangan musuh, maka apa yang berlaku ialah pergerakan kita itu tidak akan terkeluar daripada kelemahan menuju kepada kekuatan. Akhirnya kita akan sentiasa dibelenggu dengan perkara-perkara yang lama. Kita akan berada di tapuk yang lama, tidak meningkat. Tidak ada peningkatan, tidak ada islah. Tidak ada reformasi, tidak ada revolusi dalam aspek-aspek yang diperlukan. Jadi apa yang berlaku, kita hanya ikut sahaja. Jadi inilah perkara pertama. Jadi yang pertama sekali, bagi mereka yang ingin bersama-sama dengan kebangkitan di akhir zaman ini, majoritinya berada dalam keadaan lalai. Jadi apabila kita lalai, maka kita terperangkap dengan perancangan dan tipu daya musuh. Kerana kita tahu bahawa Dajjal itu ataupun kita kata tentera-tentera Dajjal itu adalah merupakan mereka yang sentiasa menipu. Perkataan Dajjala sendiri bermaksud menutup. Kalau kita tengok dalam kamus lisan Al-Arab, menyatakan bahawa Dajjala itu bermaksudnya menutup, ataupun kita kata cover up. Kerana apa? Kerana Dajjala itu adalah merupakan kerana dia membawa maksud pembohongan. Pembohong yang menutupi kebenaran.
dengan kepalsuan. Jadi maknanya dia tutup kebenaran dengan kepalsuan. Itu maksud Dajjal. Begitu juga Dajjalah itu juga maksud menutupi bumi. Menutupi bumi dengan bilangan yang besar. Nampak macam hebat dan besar. Begitu juga menutupi manusia dengan kekafiran, dengan kekufuran. Maka ini adalah antara maksud-maksud Dajjalah tadi, yang maknanya dia tersebar, dia meluas dan kemudian dia menutup kebenaran. Dan ini satu perkara yang menyebabkan kita ramai tertipu. Walaupun kita belajar agama, walaupun kita belajar Quran, tapi tertipu. Sebab tu ada di kalangan kita yang belajar sampai PhD, tapi masih lagi sibuk dengan perkara-perkara yang remeh, Dia tidak memahami wakil. Kita akan cerita sikitlah memahami wakil, realiti yang ada pada hari ini. Dia faham seolah kita ni masih lagi berada di golden age. Kita kata di zaman kegemilangan Islam. Ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan zaman-zaman Islam sedang menguasai kan. Jadi masa zaman itu mungkin kita bincang tentang benda bagaimana nak memurnikan perkara-perkara tertentu. Jadi sekarang ni zaman dah berbeza. Zaman kita akan sentuh nanti insya-Allah. Jadi realiti yang pertama sekali ialah realiti mereka yang nak beramal dengan amal Islam, tapi mereka lalai tentang makar musuh. Makar musuh. Sedangkan makar musuh itu Allah sebut dalam Al-Quran. Banyak perkara yang Allah gambarkan. Bagaimana digambarkan bahawa mereka selalu mahu memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu musuh Allah sentiasa berusaha dengan keras hendak memadamkan cahaya Allah, iaitu Islam, dengan mulut mereka. Sedangkan Allah telah menyempurnakan, maka Allah akan menyempurnakan cahayanya. Sekalipun orang kafir itu tidak tahu, walau karihal kafirun. Begitu juga Allah gambarkan tentang bagaimana mereka buat berbagai perancangan. Wa iz yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi Allah gambarkan juga dalam surah Al-Anfal ini ayat 30. Bagaimana Allah gambarkan, dan ingatlah kamu bahawa ketika orang-orang kafir, itu Quraisy itu contohnya, membuat makar. Hanya orang musuh Islam ni dia sentiasa buat perancangan terhadap kamu. Maknanya dia sentiasa merancang untuk menangkap kamu, untuk memenjarakan kamu, untuk membunuh kamu, ataupun untuk menghalau kamu, mengusir kamu daripada tempat kamu tinggal. Jadi mereka membuat makar, perancangan jahat, dan Allah juga membuat perancangan jahat terhadap mereka juga, dan Allah lah sebaik-baik perancang tadi. Dan di sini kita lihat bagaimana hari ini ramai yang lalai. Lalai tentang bahawa di sana ada perancangan jahat, perancangan musuh. Dia ingat musuh ni mungkin dia kata bila berperang aja. Tapi rupanya musuh ni bukan hanya ketika perang yang nampak macam tembak menembak, bom dan sebagainya. Tapi musuh ni lebih daripada itu. Jadi kadang-kadang kita tak nampak yang itu. Kita boleh berbaik sangka dengan musuh. Macam yang berlaku ketika masa 1917 contohnya. Pada tahun 1917, bangsa Arab pada masa itu rela membiarkan British mengumumkan deklarasi Balfour. Boleh terima deklarasi Balfour, iaitu mengisytiharkan bahawa tanah Palestin itu adalah, ataupun negara Palestin itu adalah merupakan tanah air kepada orang Yahudi. Jadi orang bangsa Arab tak buat bantahan apa pun. Dia orang kata tak apa. Sekadar deklarasi Balfour tu 1917 Jadi mereka boleh redha. Malahan mereka sebahagian daripada orang Arab ni daripada kawasan-kawasan di Saudi ni sekarang ni lah bagaimana mereka boleh redha pula dengan bersama-sama dengan Lawrence di Arabia yang merupakan ejen, yang merupakan spy kepada Zionis dan kepada Dajjal daripada British. Jadi Lawrence di Arabia ni pula lebih dipercayai, lebih disekahi, dipercayai, diyakini lebih daripada khalifah yang ada pada masa itu, Osmaniyah. Sehingga mereka orang Arab melawan Osmaniyah.
Jadi kenapa mereka bersama dengan Lawrence di Arabia? Kenapa mereka bersama dengan ejen daripada British? Kenapa mereka bersama dengan perancangan-perancangan British tadi? Kita kata orang-orang Arab ni kan. Kenapa dia merelakan pengisytiharan Balfour berlaku 1917? Iaitu pada tahun 1917 itu, apabila pihak Yahudi minta supaya British, iaitu Rothschild, minta supaya British mengisytiharkan bahawa Palestin itulah tanah air kepada orang Yahudi. Mereka, orang Arab terbuka, tak ada apa. Mereka boleh bersama dengan British, mereka boleh bersama dengan Yahudi, mereka boleh bersama dengan spy Lawrence di Arabia. Dalam keadaan pada masa itu kan, mereka menghentam pula, melawan pula khilafah Islam yang ada pada masa itu, iaitu khilafah Osmaniyah yang ada. Jadi maknanya orang Islam ni majoritinya dalam keadaan lalai, dalam keadaan tak tahu, tak kenal musuh. Tidak ada buat apa-apa pun, malahan mereka bersekongkol dengan musuh. Macam yang berlaku pada hari ini, mereka bersekongkol dengan musuh. Ada di kalangan pemimpin kita yang tak tahu, padahal dia mengucap 2 kalimah syahadah, padahal dia telah bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, dia akan menjaga agama, dia akan menjaga negara, dia akan menjaga bangsa dan sebagainya. Tetapi mereka tanpa sedar bersama dan bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Kenapa? Kerana kelalaian mereka, kejahilan mereka untuk mengenal musuh. Yang mereka ingat semuanya itu baik, okey dan sebagainya. Jadi ini kelemahan yang paling ketara untuk kebangkitan. Jadi sebab itulah kita nak sebut kat sini, perkara yang pertama sekali kita nak kena kenal bahawa Allah gambarkan dalam musuh, ada dalam Al-Quran ada musuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nas adawata lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Ila akhir. Kamu pasti berjumpa dengan mereka, dengan manusia yang mana amat keras permusuhannya. Allah sebut perkataan adawah. Adawah ni musuh. Perkataan musuh yang amat keras permusuhannya dengan orang yang beriman, iaitu al-Yahud, Zionis, dan juga walladzina asyraku, mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun di dalam Al-Quran cara jelas menyatakan bahawa ada musuh, ada penghalang, tetapi seolah-olahnya orang-orang Islam yang the so-called, kita kata orang yang beramal dengan amal Islam, seolah-olah musuh tu tak ada. Musuh tu tak ada. Dan yang kedua, kelalaian juga berlaku apabila tidak ada kajian tentang pakatan jahat ini secara komprehensif. Dia tahu tentang kehadiran Dajjal, dia tahu tentang kehadiran satu gelombang yang digambarkan sebagai musuh Islam. Dia tahu. Dia tahu tentang bagaimana Nabi menggambarkan akan berlaku berbagai perkara kerosakan, fitnah yang memuncak, ulama usu', umara usu', ulama-ulama yang jahat. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang jahat. Dalam hadis, dalam keterangan-keterangan Rasulullah SAW banyak ada. Tetapi mereka berada dalam keadaan tidak mengambil berat. Kenapa? Kerana mereka, majoriti umat Islam hari ini bukanlah para pengkaji. Kalau ada pun di kalangan orang alim, orang yang belajar agama, mereka setakat belajar agama mengikut apa yang telah disampaikan kepada mereka oleh sistem pendidikan yang sekular, sistem pendidikan yang liberal dan sebagainya. Sehingga akhirnya mereka hanya memahami Islam mengikut apa yang difahami, apa yang dikehendaki oleh musuh Islam. Jadi dinampaklah adanya pengganas. Islam ni pengganas. Dinampak macam itu. Takut dengan gelaran-gelaran pengganas, gelaran ekstremis yang telah dilontarkan, yang telah difitnah oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi yang kedua memang bukan mereka lalai, mereka tahu, tetapi mereka tak buat kajian. Ini golongan yang tidak membuat kajian. Jadi bila tidak membuat kajian, ataupun dia membuat kajian sekadar apa yang ditahu saja, tak ada bimbingan. Tidak ada bimbingan. Tidak ada suatu yang maknanya memberikan satu kekuatan pada dia. Jadi kita ingat hadis saja ada talaqi. Kita ingat hadis saja ada sanad. Kan? Tetapi rupanya belajar perkataan jahat, perkataan iblis ni pun ada sanad juga. Ada hadis juga. Ada dia punya talaqi juga. Ada guru lah. Jadi kena ada guru ni. Dia bukan main cakap
cakap je, dia mesti ada guru. Maknanya panduan-panduan yang diberikan oleh mereka yang berilmu, mereka yang ada pendedahan terhadap perancangan musuh tadi. Jadi yang kedua ni kan, bagaimana kelemahan yang paling ketara ialah orang Islam yang nak bangkit, dia tak buat kajian. Yang ketiga, kan, golongan yang buat kajian. Dia buat kajian tentang pakatan jahat. Dia kenal siapa Yahudi, dia kenal siapa musuh. Dia menyebut Freemasonry, dia menyebut Illuminati. Dia menyebut kumpulan-kumpulan gelap yang lain, society yang dikatakan sebagai secret society. Dan masyarakat yang rahsia, yang merupakan kaki tangan kepada Dajjal dan Iblis. Mereka tahu berkenaan itu. Tetapi mereka tidak ada pengetahuan pula tentang solusinya. Bagaimana nak menghadapi siasah, nak berhadapan dengan, kan, kita kata, kan, pakatan jahat tadi. Dia tidak tahu apakah dia sunnahnya, solusinya. Dan dia tak tahu apakah pula strategi nak berhadapan. Kenapa? Kerana mereka hanya mengkaji, tetapi mereka tidak terdedah dengan fiqh yang disebut sebagai fiqh haraki. Fiqh haraki maknanya fiqh yang menghubungkan dengan gerakan-gerakan. Dan Islam bermula daripada gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampailah kepada hari ini. Jadi mereka tidak terdedah. Mereka tidak bersama dengan fiqh haraki. Jadi mereka tidak bersama, bila tidak bersama dengan fiqh tadi, atau tidak memahami akan fiqh haraki tadi, yang mana dia bersesuaian pula dengan analisa kajian secara komprehensif. Jadi mereka buat kajian, tapi mereka tak tahu solusi. Tak tahu solusi. Yang dia tahu cuma cerita aja. Sejarah ABC. Dia cerita tentang kronologi ABC. Dia cerita tentang pergerakan musuh ABC. Siapa dia yang didedahkan. Yang dedah tu pun orang barat juga. Orang barat je. Sebab pakatan jahat ni, setelah terdedah, pakatan jahat ini Allah dedahkan pakatan jahat ni kepada awam. Maknanya contohnya mereka dulu mula dia buat secara sembunyi-sembunyi, rahsia. Tapi setelah terdedah, perancangan contohnya protokol Zionis. The Eldest Protocol of Zionis contohnya. Asalnya buat secara sembunyi-sembunyi. Tapi benda tu Allah izin dah terdedah. Adalah peristiwa-peristiwa berlaku lah. Menyebabkan perkara itu terdedah. Maka mereka telah mencemarkan, kita kata, kajian-kajian tentang pakatan jahat ini. Jadi maknanya musuh telah mencemarkan. Jadi dia pun seolah-olahnya buat macam mengkaji juga. Jadi hasil daripada kajian tu, maka terdapatlah, kita kata, perkara-perkara yang mengarut, perkara-perkara yang terkeluar daripada sunnah. Menyebabkan menjadilah orang yang mempermain-mainkan kajian-kajian tentang musuh ini. Kajian tentang pakatan jahat ini. Kenapa? Kerana telah diselewengkan jalan-jalan kajian tadi oleh musuh-musuh tadi. Jadi sebab itulah kita lihat puak yang ketiga ini, golongan yang ketiga ini, mereka tahu tentang pakatan jahat, tetapi mereka terperangkap dengan perancangan-perancangan tipu daya daripada mereka yang mengkaji daripada barat terutamanya tentang pakatan jahat ini. Dan akhirnya mereka pun nampak macam ringan aja, tak ada apa, sekadar cakap. Ataupun betul dia buat secara ikhlas, betul dia buat secara kita kata kajian tadi, tetapi dia tidak ada solusi, tak tahu. Bila disebut apakah solusi akhir zaman ni, apakah dia penyelesaian kepada akhir zaman, dia kata Muslim village, dia kata. Muslim village tu duduk dalam hutan, masuk dalam hutan. Nabi kata akan jadi satu masa harta yang paling baik sekali ialah kambing, maka kita kena bela kambing. Masuk dalam hutan, kita kena masuk hutan. Jadi itu solusi dia. Sedangkan itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Solusinya ialah kita kena mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah dia nanti kita akan cerita. Kemudian sebut dekat sini kita kena ikut sunnah Nabi. Dan masuk hutan, ternak kambing, kan, duduk dalam gua ke apa, itu hanya strategi sahaja. Bila berlaku sesuatu, adalah strategi yang digunakan. Jadi maknanya mereka mengkaji, mereka mengetahui. Ini yang majoriti mereka yang mengkaji lah. Mereka mengkaji tapi mereka tak faham tentang solusi yang berbentuk harakiyah. Penyelesaian yang berbentuk gerakan. Bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga merupakan masalah sehingga tidak berlaku intifadah. Tidak berlaku intifadah. Sehingga dia boleh menerima contohnya gerakan untuk nak mengambil apa yang digambarkan sebagai tadi,
menegakkan Islam, tetapi juga masih redha dengan riba, masih memandang riba itu salah satu penyelesaian. Jadi riba ni bukan penyelesaian. Riba bukan penyelesaian. Jadi riba ni adalah benda yang diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita mengkaji separuh-separuh ni, saya kata tak apa ambil riba, maka kita pun mengatakan rohsah. Rohsah ambil riba. Rohsah ni maknanya diberikan keringanan. Boleh ambil riba ni. Padahal kan rohsah itu kan sebenarnya bukan untuk benda yang haram. Jadi kalau kita ambil benda yang rohsah tadi daripada riba contohnya, mesti kita setelah betul-betul dalam keadaan daruri, bukannya dalam keadaan masih lagi kita kata tahsiniat kan. Bukan tahsiniat, benda yang perhiasan-perhiasan contohnya, ataupun benda yang boleh ni, tapi daruriyat. Ini benda fiqh lah, benda fiqh saya tak nak masuk sangat. Tapi nak sebut sini, apabila kita menyatakan bahawa kita tak ada solusi, maka solusi kita itulah kita terpaksa berkompromi dengan mulkan jabariyah. Akhirnya kita tak boleh nak apa kita gambar follow balik penyelesaian tadi. Jadi yang ketiga ni tahu tentang perkataan tapi tak ada solusi. Dia tidak duduk dalam tarbiyah harakiyah. Tarbiyah harakah Islam. Dia tak faham tentang pergerakan di zaman moden ini. Kita sebut zaman moden lah, zaman yang terkini lah. Zaman terkini. Macam mana strateginya, macam mana mereka menggunakan kaedah-kaedah gelombang contohnya. Dia gunakan gelombang untuk rosakkan kita. Kita tak apa. Sebab tu dia kata tak apa ambil cocok-cocok ni, tak apa. Kita ambil ubat chemical ni, tak apa. Kita ambil GMO, tak apa. Kenapa tak apa? Kerana dia tak tahu yang perkara itu adalah merupakan perkara yang akan merosakkan dia. Dia tak perasan. Sebab kajiannya itu ada tapi dia tidak melihat kepada solusinya. Fiqh haraki ataupun kita kata fiqh tentang pergerakan Islam. Dan yang keempat inilah antara satu yang penting untuk kita faham, iaitu mereka mempunyai pengetahuan tentang realiti semasa melalui kan kita kata analisa kepada keadaan-keadaan yang berlaku. Itu mereka faham tentang hadis fitan, hadis ujian akhir zaman, dan juga mereka faham tentang apa yang berlaku kepada musuh yang ada pada hari ini. Siapa musuh? Yang dikatakan sebagai serigala berupa kambing biri-biri. Jadi serigala yang menyamar jadi kambing biri-biri. Nampak macam baik je, nampak macam kambing biri-biri, tapi rupanya serigala. Siapa yang dikatakan sebagai musyrikin dan munafikin? Jadi kita lihat yang keempat ni golongan yang menganalisa, mengkaji, meneliti dan memahami tentang fiqh semasa. Dan selain daripada mereka memahami tentang fiqh kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa yang digambarkan sebagai hadis akhir zaman, hadis-hadis fitan, hadis-hadis fitan. Bismillah. Jadi yang ketiga, yang keempat ni juga bukan sahaja mereka memahami tentang pakatan jahat, mereka memahami tentang fiqh dan waqi' yang ada pada hari ini, mereka juga memahami tentang realiti pergerakan Islam. Bagaimana Nabi bergerak, manhaj harakiyah, manhaj haraki, gerakan Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia faham, dia meneliti sirah Nabi. Tengok macam mana Nabi berhadapan dengan Yahudi. Apa strateginya. Apa dia punya maneuver dia. Macam mana Nabi bergerak. Min khilal. Menyelinap dalam sistem yang dah ada pada masa itu di Madinah. Dan juga yang ada di Mekah ketika zaman di Mekah. Jadi mereka mengkaji tentang pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka telah terdedah pula dengan gerakan-gerakan Islam yang ada di zaman-zaman sini sekarang. Contemporary. Jadi bukan saja dia tahu pakatan jahat, bukan saja dia menganalisa, tetapi dia tahu juga tentang bagaimana solusi sunnah yang ada, yang telah ditunjukkan sebenarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dah tunjuk dah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat, begitu juga para tabi'in dan seterusnya. Dan di sinilah mereka bukan saja juga memahami akan tentang fiqh haraki tadi, mereka juga duduk di dalam tarbiyah, duduk dalam proses tarbiyah. Jadi maknanya mereka melihat
menganalisa tentang pakatan jahat, tentang perancangan musuh, bukan saja dengan pemikirannya, logiknya, dengan kita kata akalnya yang sedar, melihat dan meneliti tadi, mereka juga mempunyai kehidupan hati yang hidup, yang mereka duduk dalam tarbiyah harakiyah Islamiyah. Tarbiyah harakiyah Islamiyah ni maknanya mereka duduk di dalam tarbiyah pendidikan gerakan Islam. Yang sebenar, yang hakikat, yang sebenarnya iaitu sehingga mereka membina kekuatan hatinya, tarbiyah ruhiyah, mereka memahami bagaimana nak mendidik hati. Jadi hati ini merupakan satu perkara yang besar, yang penting dalam kita memahami solusi dan kita memahami siasi ataupun wakil realiti. Jadi sebab tu kita sebut kat sini, orang yang keempat, jenis golongan keempat ni ialah mereka yang mengkaji, yang memahami perkataan jahat, yang mengenali musuh, yang tahu perancangan musuh, dan pada masa yang sama mereka mempunyai pendedahan kepada tarbiyah harakiyah Islamiyah. Jadi mereka terdedah dengan pendidikan berbentuk gerakan Islam, yang mana dia lahir daripada pengetahuan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarah sahabat-sahabat, sejarah pengikut sahabat, sejarah pengikut sahabat, dan terus sampai kepada zaman-zaman yang ada. Contohnya kan, wakil, memahami wakil. Zaman yang ada khalifah di bawah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, yang betul-betul Amirul Mukminin ini, kan, hanya setelah berlakunya tiga peringkat. Yang pertama sekali, setelah Nabi meninggal dunia, ialah zaman Khulafa Ar-Rashidin. Zaman Khalifah Islam yang sebenar, yang digambarkan sebagai Khulafa Ar-Rashidin. Iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Osman bin Affan dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Jadi itu zaman sahabat. Kemudian zaman Umayyah, Bani Umayyah. Selepas itu Bani Abbasiyah. Jadi selepas daripada Bani Abbasiyah ni, adalah negara-negara Islam tetapi terpecah-pecah. Dan kadang-kadang akidahnya itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tak boleh nak terima lah. Jadi maknanya daripada Abbasiyah, zaman Bani Abbasiyah, sampailah kepada zaman Osmaniyah. Baru ada khalifah balik. Maknanya kalau ada pun khalifah pada zaman selepas Abbasiyah itu, khalifahnya khalifah yang terpinggir. Maknanya kecil-kecil je lah. Ataupun raja ni yang baik, yang akidahnya akidah Syiah pun Syiah, yang akidahnya akidah Sunni pun Sunni, dan campur-campur dan sebagainya. Jadi yang betul-betul ni, yang menjadi kita kata Amirul Mukminin ni, yang kita jumhur ulama gambarkan, ialah ketika adanya khilafah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Selepas Bani Abbasiyah, kita dapat ada kelompongan daripada khilafah Islam yang berbentuk alamiyah. Maksudnya yang menguasai orang Islam keseluruhnya. Walaupun Islam tidak menguasai satu dunia lagi. Kan? Sehinggalah terbentuknya kan, Osmaniyah, Bani Osmaniyah. Jadi Osmaniyah ni lah baru ada khilafah tadi, dan satu dunia orang Islam duduk di bawah dia. Akhirnya sampailah kejatuhan Osmaniyah. Jadi ada dua zaman yang kita tidak ada khilafah. Iaitu zaman selepas Abbasiyah sehingga Osmaniyah, dan zaman Osmaniyah sampai ke hari ini, tahun 2024 ni, setakat ini tidak ada khilafah Islam. Jadi maknanya zaman ketika tidak ada khilafah tak sama dengan zaman ketika ada khilafah. Tak sama. Jadi kalau kita tidak memahami wakil itu, realiti itu, maka ketika kita mau bergerak, berjalan, melaksanakan tajdid, melaksanakan apa yang digambarkan sebagai pembentukan, membina kekuatan Islam, mesti tak sama. Siasahnya tak sama, caranya tak sama. Kenapa? Sebab zaman ada daulah, ada Amirul Mukminin, tak sama dengan zaman ketika tidak ada daulah, tidak ada Amirul Mukminin. Dan zaman ketika ada daulah yang kecil-kecil, daulah kat sana, kat Fatimiyah dan sebagainya, daulah-daulah kecil-kecil ini, daulah-daulah ni adalah daulah-daulah yang kadang-kadang dia berfahaman Syiah dan sebagainya, bercampur-campur kan. Jadi zaman-zaman tu dengan banding zaman yang memang pimpinan alamiah tadi, pimpinan sedunia tadi pun tak sama juga. Jadi sebab tu kalau kita tidak memahami akan menganalisa bagaimana pergerakan dakwah, pergerakan tarbiyah dan jihad
Rasul Sallam, daripada sirahnya, daripada sejarah sahabat-sahabat dan seterusnya, sampailah ke hari ini, maka kita tidak akan dapat kepada penyelesaian. Tak ada penyelesaian. Inilah satu topik yang disebut sebagai memahami qadiyah Islamiyah. Memahami qadiyah Islamiyah dan juga penyelesaiannya. Jadi tajuk ini adalah satu tajuk yang penting. Yang saya sangat-sangat rasa bersyukur pada Allah. Kerana Allah Ta'ala dedahkan tajuk ini kepada saya pada masa itu. Masa saya belajar lagi lah. Saya dah terdedah dengan tajuk memahami qadiyah Islamiyah ini. Bila kita memahami qadiyah Islamiyah ni, maknanya kita memahami realiti. Realiti apa? Realiti fikri, kefahaman umat pada masa itu. Pada masa-masa yang tertentu. Kemudian kefahaman siasi, kefahaman kekuatan siasah umat pada masa itu. Jadi, kita memahami akan hakikat ini, barulah kita nampak, oh rupanya kita sebenarnya kena bertindak begini. Ini yang disebut sebagai kita kata tarbiyah harakiyah Islamiyah. Tarbiyah harakiyah Islamiyah. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana benda ini tidak ada dalam kebanyakan daripada pondok madrasah, tak ada yang ni. Memahami qadiyah Islamiyah ni tak ada. Mungkin kalau kita nampak apa bila saya tanya apa masalah Islam, qadiyah ni permasalahan Islam, maka dia akan cakap, mungkin dia kata ramai orang berjudi, ramai orang minum arak, ramai orang ada suka LGBT dan sebagainya. Nampak itu sebagai masalah. Sebenarnya itu bukan masalah. Itu bukan qadiyah Islamiyah. Qadiyah ini ialah perkara yang menyebabkan masalah-masalah ni timbul. Jadi contohnya kita melihat sakit, orang sakit. Apa kamu sakit apa? Kita yang tak tahu, kita akan cakap, saya demam panas, badan saya demam. Kemudian saya punya kerongkong saya merah-merah, color merah-merah, nak telan air liur sakit. Nak telan air liur sakit, kerongkong saya sakit. Kemudian dada saya berdebar-debar. Kemudian bila saya nak gerak-gerak, saya rasa saraf saya ni macam keras dan sebagainya lah. Jadi kita ingat itulah sakit. Itulah masalah. Sebenarnya kalau hakikat dalam perubatan itu bukan masalah, itu bukan sakit. Itulah tanda-tanda sakit. Apa tanda sakit tadi? Badan panas, tekak rasa sakit, nak telan air liur, kan kita rasa urat saraf kita rasa lengar-lengar, rasa itches kan, bahasa orang putihnya kan, ataupun kita rasa perut kita berangin. Jadi itu semua adalah tanda-tanda kepada penyakit. Apa penyakitnya? Oh, penyakitnya rupanya kamu sedang diserang oleh satu bakteria contohnya, ataupun ada sesuatu infection dekat apa sebagainya. Itulah penyakit yang sebenar. Jadi nak sebut sini, bila kita memahami qadiyah Islamiyah tadi, maknanya permasalahan Islam tadi, ini satu topik. Maka kita memahami realiti umat dari sudut kefahamannya, fikri. Realiti umat dari sudut siasi. Bila sebut siasi bukan maknanya parti politik, bukan. Lebih besar lagi. Jadi ini antara perkara-perkara sebenarnya yang bila kita memahami akan hal-hal ini, maka kita memahami bagaimana solusinya bila kita telah mengkaji tentang apa yang digambarkan sebagai pakatan jahat. Pakatan jahat, kita kata konspirasi. International konspirasi dan sebagainya. Bila kita faham yang itu, baru kita nampak, oh begini. Jadi orang yang memahami tentang analisa tentang ini dan memahami tentang kaedah, memahami kita sebut qadiyah Islamiyah tadi, dan kemudian dia memahami pula wakil yang ada, kan, dengan dia sendiri mengikuti tarbiyah sehingga hatinya juga punya hati yang bersih, yang boleh melihat dengan mata hatinya, dengan basirahnya, maka golongan inilah yang digambarkan sebagai golongan yang akan tajdid. Jadi sebab itulah kita lihat sini banyak perkara kekeliruan yang berlaku di dalam kita nak memahami akan permasalahan-permasalahan yang ada ini. Menyebabkan kita tak tahu nak selesaikan masalah ni. Akhirnya kita kata, tak boleh buat apa-apa lah, kita ikut je lah. Kalau kita kita buat belajar di pondok dan madrasah, yang kita tahu, tengok kepada kitab, kita mengajar kitab. Kitab aja kita mengajar. Bukan kata mengajar tu tak bagus. Bagus. Kitab tu bagus, memang perlu. Tetapi, bila kita sentuh realiti semasa, nak kenal siapa je musuh, siapa sebenarnya WHO. Siapa sebenarnya WHO, kita tak tahu. Yang kita tahu bagus saja. Kenapa? Yang jadi menterinya orang Islam. Contohnya, menteri kesihatannya orang Islam, bagus WHO ni, tak ada apa. Ataupun kita kata, apa dia World Economic Forum.
Kita kata World Economic Forum ni baguslah. World Economic Forum ni. Kenapa World Economic Forum ni bagus? Kita pun kata sebab mereka nak tolong negara-negara yang miskin. Kita nampak macam tu. Sedangkan dalam panduan Quran, kita kena kenal siapa mereka ni. Siapa yang ada di belakang World Economic Forum. Saya pernah buat tajuk ni sebelum ni. Saya pernah buat. Siapa yang ada di belakang WHO. Kita pernah buat tajuk ni juga. Jadi, siapa yang sebenarnya memerintah dunia ni? Yang digambarkan oleh Nabi SAW sebagai mulkan Jabarian. Apakah yang dinamakan dengan apakah yang mereka nak rancang sekarang? Jadi kita tak tahu. Kita tahu nak mengajar, kita tahu. Ekonomi kan. Ekonomi kita tahu sekadar kita boleh jual beli transaksi sama kita. Kita mari kembali kepada emas. Kita tak tahu bahawa dia boleh buat macam-macam dengan emas. Dia menipu kita macam-macam. Jadi kita tak tahu. Jadi bila kita tidak tahu, maka di situlah akan merupakan satu kelemahan. Jadi sebab tu bila kita membincang tentang penyatuan umat. Maka penyatuan umat ini ada berbagai-bagai lapis dan bentuk mereka. Malahan digambarkan oleh Rasulullah SAW dari sudut akidah sahaja. Dari sudut akidah sahaja umat kita terpecah 73. Dari sudut akidah umat terpecah 73. Daripada 73 itu, kan, satu aja yang sahih. Satu aja yang sahih. Yang lain semua merupakan batil. Satu aja masuk syurga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dari sudut akidah pecah 73. InsyaAllah saya ada dia punya pecahan dia tu. Satu kita ada. Tapi nak cerita kat sini panjang sangat. Kan nak sebut kat sini 73. Satu aja akidah yang lulus. Ni dah sudut akidah. Ni jangan kita kata pula 73 ni mazhab. Mazhab ibadah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Itu pula yang kita ingat. Salah, bukan. Jadi 73 ni ialah golongan yang sesat. Bila sesat ni akidah. Akidah. Jadi kalau ibadah macam mana? Ibadah sama ada ibadah itu ibadah yang rosak ataupun ibadah yang sah. Ibadah dia rosak atau sah. Rosak atau sah. Rosak ni maknanya yang tidak mengikut sunnah Nabi, yang berlawanan dengan sunnah Nabi, rosak. Jadi kalau yang sesat ni sebenarnya ialah akidah. Jadi sebab tu kadang-kadang kita confuse. Kan dia kata, maka yang bid'ah itulah dalalah, dalalah itulah bid'ah, dan bid'ah itulah sesat. Kan benda yang baru tu sesat. Jadi benda baru ni kalau benda itu benda yang kita kata sebagai ibadah, dia boleh jadi ibadah yang diterima atau ibadah yang tidak diterima, yang rosak. Yang rosak ataupun yang sah. Sah, rosak. Jadi pahala tinggi, pahala rendah tu sisi Allah lah kan. Baik. Yang sah ni yang mana? Ibadah yang sah. Ibadah yang sah ni ialah ibadah yang tidak berlanggar dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlanggar. Tidak bertembung macam itu kan. Jadi yang rosak, yang rosak tu yang tak ikutlah apa yang ada, yang berlawanan dengan apa yang Nabi tunjuk kan. Habis macam mana dengan bid'ah pula? Bid'ah ni sebab tu di dalam bahagian ibadah ada bid'ah yang digambarkan bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah ataupun bid'ah yang dalalah. Dalam gambar sini ialah bid'ah yang buruk. Yang buruk dalam ibadah. Jadi sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Ibadat dalam bid'ah tu ada dua. Satu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang ada baik, dan satu lagi bid'ah yang rosak. Jadi bid'ah yang baik ini apa? Bid'ah yang baik ini ialah segala perkara yang ada asas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu contohnya bab zikir. Kalau zikir kan bid'ah yang hasanah itu ialah kita zikir, kita tetapkan. Nak latih kita ni supaya rajin, kita kata satu hari kita latih bacalah Fatihah berapa kali. Kita latih walaupun Nabi tak buat. Nabi tak buat. Katakan istighfar, Nabi kata 100 kali. Kita nak buat kan 1000 kali contohnya. Jadi Nabi kata 100 kali. Tapi kita nak buat 1000 kali. Kenapa? Sebab kita nak latih. Yang ini bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah hasanah? Kerana ada asas. Apa asasnya? Asasnya kalau berzikir itu
Kata Allah, zikran kasira. Zikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi tak kira lah jumlahnya 100 ke 1000 ke. Jadi habis kalau kita tetapkan tu dalam rangka kita nak latih diri kita je. Supaya kita istiqamah dengan amalan tu. Jadi itu ada asas. Jadi yang tak ada asas ni, contohnya, kan kalau kita kata bid'ah ini, ialah kita buat sesuatu yang memang Nabi tak buat langsung. Tak ada pun dalam Islam tak ada. Contohnya masuk rumah, kita tabur tabur tepung tawar. Jadi budaya tepung tawar ni budaya Hindu, bukan budaya Islam. Tak ada. Ini adalah bid'ah, dan dia juga kalau kaitan dengan benda-benda gaib pula, jin ke apa ke, jadi syirik, jadi khurafat pula. Ini bid'ah yang sayyi'ah. Contoh kan. Jadi contoh. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana dalam keadaan ibadah. Jadi ibadah ni ada perbezaan pandangan mazhab. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki dan sebagainya. Juga ada mazhab Zahiri, banyak lagi mazhab-mazhab lain. Jadi itu ialah pandangan imam-imam berkenaan kaedah melaksanakan ibadah berdasarkan juga panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau akidah, kalau lepas daripada apa yang sepatutnya yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu dikira sesat. Kira sesat. Contohnya kita menyebut bahawa Tuhan itu berjisim, tak boleh, sesat. Mana boleh Tuhan berjisim macam makhluk pula? Allah gambarkan dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apa-apa pun makhluk tadi. Tiba-tiba kita kata Tuhan ni lebih kurang sama lah macam gini. Tak boleh. Itu maknanya sesat. Jadi yang sesat ni lah akidah. Akidah ni ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Khawarij, Mu'tazilah, dan macam-macam lah. Jadi akidah ni pun, jadi akidah 73 golongan tadi. Yang tidak mentauhidkan Allah, mentauhidkan separuh-separuh dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita lihat sejauh mana siasah, wakil, realiti fikri, kefahaman. Dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya. Jadi inilah perkara yang disebut sebagai qadiyah Islamiyah tadi. Bila kita faham yang ini, barulah kita boleh dapat penyelesaian. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Kita bukan nak selesaikan simptom-simptom masalah. Kita nak menyelesaikan masalah tu. Apakah dia punya root dia punya akar umbi dia. Ini kita masukkan tadi. Sebab itulah dalam hal ini kita melihat ramai di kalangan kita yang tidak faham, tidak dapat pendedahan tentang fiqh harakiyah, fiqh yang bersangkut paut dengan gerakan Islam, fiqh yang bersangkut paut dengan ta'ifah mansurah dan tajdid. Tajdid iaitu bagaimana melaksanakan tajdid. Jadi fiqh-fiqh yang berkenaan dengan tarbiyah yang disebut sebagai tarbiyah waqi'iyah, tarbiyah yang bersifat realiti semasa. Ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang amat perlu dan penting. Sebab tu ramai di kalangan kita ni tak nampak akan perkara tersebut. Sebab itulah kita tidak boleh nak bersatu, kita berpecah belah antara satu sama lain. Dan apakah yang bakal berlaku contohnya daripada kajian-kajian yang dibuat, kita kena kenal lah. Kena kenal. Contohnya akan berlaku digambarkan economic catastrophe, iaitu berlakunya digambarkan sebagai bencana ekonomi. Bencana ekonomi, bencana climate change, bencana alam, bencana seperti kelaparan, kebuluran. Dan akan berlaku society collapse. Masyarakat yang akan jatuh. Ini semua adalah merupakan wakil, realiti. Saya bagi satu contoh, simple contoh yang kita nak kena tengok hari ini. Hari ini sungguh-sungguh sebenarnya salah satu fasa yang mereka nak mahu memecah belahkan umat kita. Jadi maka mereka pun menimbulkan perkara-perkara yang kita rasa macam akan menyebabkan kita ni boleh bergaduh dengan orang-orang yang ada. Sama ada bergaduh dengan orang bukan Islam ataupun bergaduh dengan orang Islam sama-sama sendiri. Contohnya isu stokin ada nama Allah. Kan marah semua orang kan, sampai nak keluar keris lah. Sampai nak kan. Kemudian isu nama Allah di bawah kasut van kan. Baru-baru ni ada pula isu dekat tempat alas kaki tu, tempat kita lap kaki, alas kaki tu, ada pula gambar masjid Kaabah. Ada gambar Kaabah masjid dekat situ.
kan, dekat tempat alas kaki tu. Begitu juga dengan isu contohnya azan. Azan suara kuat, azan suara sikit kan. Ada yang kata kita kena keluar slowkan suara azan mikrofon tu, speaker tu supaya tidak mengganggu orang yang bukan Islam. Bukankah kita sebuah negara, sebuah keadaan yang hidup dalam keadaan harmoni, aman, damai? Bismillah. Ada yang kata pula azan ni kena kuat. Sebab apa? Azan ni adalah syiar. Jadi akibat daripadanya berbeza pandangan kita. Padahal benda ni dah lama dah. Azan ni dah sejak daripada sebelum merdeka kita ada azan. Kan? Jadi tiba-tiba dipersoalkan. Jadi macam-macam lah. Jadi sebenarnya isu-isu yang ada ini sebenarnya ialah untuk membina gap di antara sama-sama kita, di mana kita kena buat keputusan, dan keputusan itu berkaitan dengan masalah masyarakat yang sebenarnya harmoni, tak ada gangguan, tapi akibat daripada itu maka berpecah. Maka sebahagian golongan begitu kuat saya melaung-laungkan supaya dikenakan tindakan-tindakan, sama ada dipukul ke, dibunuh ke apa ke orang yang buat salah tu contohnya kan. Marah sangat sebagainya. Dan kita sendiri pun rasa macam berpecah-pecah. Kenapa? Ini salah satu daripada planning mereka untuk melaksanakan society collapse. Nak meruntuhkan keharmonian masyarakat. Memang ada dalam ni. Dalam perancangan mereka ni memang ada. Jadi kita nak kena faham. Bila kita faham, kita tidak mudah kita kata melatah. Melatah. Kita pun kata, mari kita boykot semua produk non-Muslim. Contohnya kan. Boleh ke kita nak boykot semua produk non-Muslim ni kan? Contohnya. Jadi sebenarnya tak logik lah, tak munasabah. Daripada kita kempen boykot produk non-Muslim, baik kita kempen, marilah kita beli produk saudara-saudara kita sekarang yang memerlukan pertolongan. Contohnya orang Islam, orang Melayu kita. Kita belilah produk kita. Tanpa kita nak fikir pasal produk orang lain. Beli produk kita. Kempen beli produk kita. Positif kan. Berbanding kempen boykot. Boykot ni kan dia jadi negatif. Kan? Jadi inilah antara perkara-perkara sebenarnya yang akan menyebabkan kita ni, sama-sama kita ni akan bertelagah. Berbeza pandangan. Akhirnya panas. Panas akhirnya tak boleh bergabung. Tak boleh bersatu. Tak boleh bersatu. Bila tak boleh bersatu, itulah sebenarnya yang mereka mahukan. Dipanggil society collapse. Kan? Keruntuhan masyarakat. Jadi keruntuhan masyarakat memang di-plan sekarang ni. Sebab tu kita jangan melatah. Sebab tu saya nak menyeru pada malam ini, salah satu perkara yang amat urgent untuk kita bina, ialah kita kena ada satu platform. Platform yang adil. Satu platform yang adil. Iaitu terdiri daripada para ulama, para umara, ataupun para orang yang sains, gabung-gabung semua tu, orang niaga, gabung-gabung semua tu, satu platform. Tapi platform ini asasnya adalah al-iman. Asasnya adalah mentauhidkan Allah. Asasnya ialah untuk membina kekuatan takwa. Asas dia. Jadi platform ni perlu dibina untuk menjadi rujukan kepada umat. Hari ini umat tak ada rujukan. Berlaku kisah Stokin. Orang silat kata, mari kita bersilat, habiskan dia. Orang ekonomi pula kata, mari kita boykot KK Mat, ke boykot apa-apa mat, tak kira lah. Orang NGO pula kan kata, mari kita sama-sama membentuk satu gerakan kan. Kita memboykot semua produk-produk yang bukan Islam ni. Jadi dia jadi cacah merba. Tak ada rujukan. Kita nak tanya mufti pun berbolak-balik. Nak tanya qadi pun berbolak-balik. Mereka tak tahu wakil. Kan? Sebahagiannya bagi fatwa yang betul. Sebahagiannya bagi fatwa yang tak sama dengan yang satu. Jadi akhirnya berlakulah di kalangan ulama-ulama yang menjadi rujukan hari ini pun, mereka pun ada pandangan yang berbeza-beza sehingga umat menjadi satu dalam keadaan yang amat susah. Dan kemudian sehingga akhirnya berlakulah perkara-perkara yang digambarkan sebagai perkara yang memecah belahkan kita semua. Jadi sebab tu sebenarnya kena ada satu platform yang boleh menyatukan. Yang platform ni tak ada kepentingan. Apa maksud tak ada kepentingan?
bukan platform politik. Sebab orang politik nak kuasa. Jadi nak kuasa ni tak boleh. Dia takwa, bukan kuasa. Bukan politik, bukan platform dari kerajaan, orang kerajaan. Sebab orang kerajaan ni mesti sokong kerajaan. Orang yang dibayar gajinya oleh kerajaan, tentulah dia akan tunduk pada orang yang bayar gaji dia. Tak kira lah siapa dia. Jadi kalau dia cakap lebih je, dia kena buang. Jadi dia tak nak kena buang, dia ikut. Jadi dia bukan kerajaan, dia bukan politik, orang parti politik yang ada kepentingan, ataupun dia bukan ada daripada mereka yang ada kepentingan duniawi. Kepentingan dunia, contoh bisnes. Dia nak bisnes dia. Jadi maknanya serupanya yang diperjuangkan tu nampak macam kemanusiaan. Yang diperjuang tu nampak macam Islamik. Yang pejuang tu nampak macam nak tolong umat. Tapi rupanya ia adalah merupakan bisnes. Dia punya bisnes tu. Jadi inilah yang akan menyebabkan kita ni makin bertambah keliru. Jadi sebab tu platform ni mestilah platform yang neutral. Bukan tak berkaitan langsung dengan mana-mana kepimpinan negara. Tak kiralah yang namanya kerajaan atau yang namanya kesultanan ataupun yang namanya apa. Rakyat yang adil, yang neutral. Dia tak terikat. Bila dia bercakap atas dasar tauhid, atas dasar akidah yang murni, iman yang benar, takwa yang dijunjung, takwa yang diletakkan sebagai asas tadi. Bukan atas dasar sebab kumpulan saya. Jadi platform inilah sebenarnya salah satu yang amat diperlukan untuk kita nak membina satu kesatuan umat. Tetapi platform ni mestilah lengkap. Maksudnya di dalamnya ada unsur-unsur tasawuf. Unsur-unsur tariqah. Itu unsur-unsur yang membersihkan jiwa. Maksud jiwa ni kan. Jiwa ni maknanya bersihkan hati, bersihkan akal, fikiran kita dan sebagainya. Dan tasawuf maknanya mengajak manusia kepada akhlak yang sempurna. Jadi sebenarnya hakikat tasawuf ni, hakikat yang disebut tasawuf ni ialah membawa manusia kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa manusia kepada akhlak yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tasawuf. Sebab tasawuf kena asas. Dia mengenali Allah, membebaskan diri daripada syirik. Membebaskan diri daripada syirik ini adalah asas. Benar asas. Mentauhidkan Allah ini asas. Jadi tasawuf sebagai asasnya. Tariqah ni maknanya dia memahami macam mana nak duduk dalam tarbiyah. Macam mana nak meningkatkan diri dia. Membina kekuatan akhlak dia. Tu tarbiyah. Suluk. Kalau bahasa tasawuf dia panggil suluk. Bahasa haraki dia panggil tarbiyah. Kemudian mestilah berasaskan kepada ilmu untuk fiqh syariah. Ada ilmu, bukannya hanya sekadar. Dan ilmu pula, kita kena ilmu yang berlapang dada. Tidak terkongkong dengan mazhab. Contohnya, bukanlah kata tak penting mazhab. Mazhab ni penting. Tetapi kalau kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kita boleh bertoleransi dengan mazhab Hanafi contohnya. Mazhab Maliki. Jadi kita tidaklah keras. Orang semua mesti ikut Syafi'i. Yang Syafi'i ikut Syafi'i lah, tak apa. Yang Maliki kena ikut Maliki. Dia dah memang yakin dengan mazhab Maliki. Maliki lah, tak apalah. Yang nak ikut Hanafi lah. Jadi mana mazhab tu tidak menjadi asas perbezaan tadi tu. Jadi maknanya yang Syafi'i, okey, Syafi'i pandangannya A, B, C. Jadi mazhab Syafi'i begini. Mazhab Hanafi pula D, E, F. Mazhab Hanafi begini. Jadi dia tak bergaduh lah. Tapi yang bersangkut paut dengan benda yang awam, yang awam contohnya benda yang berkaitan dengan kehidupan sebagainya, ini sama je. Yang sebut tadi tu dari sudut perbezaan, dari sudut ibadah. Itu kata sahihnya ibadah tadi. Jadi dari sudut mazhab-mazhab pun jelas. Tak adalah orang kata saya ni tak nak ada mazhab. Kalau orang tu tak nak ada mazhab, tu dia pandai, dia ada ijtihad, terpulang kat dia. Kita jangan paksa. Dia dah tak nak ikut mazhab mana-mana, dia nak ikut mazhab apa? Mazhab dia sendiri. Itu dia pulang. Tapi tak bolehlah dia paksa orang lain ikut dia. Tak boleh. Jadi kalau orang tu nak ikut Syafi'i, ikut Syafi'i. Tak boleh paksa orang Syafi'i ni semua kena Syafi'i, nak kena tinggalkan Hanafi dan Maliki. Tak boleh. Jadi kita kena berlapang dada. Barulah ada kesatuan. Jadi asas tadi tu ialah asas yang kukuh di mana kita meraihkan pandangan-pandangan yang berbeza. Pandangan yang berbeza selagi perkara itu tidak keluar daripada kerangka Al-Quran dan Sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Tak keluar daripada kerangka Al-Quran, kerangka sunnah Nabi, kerangka ijma' sahabat, ijma' ulama, tak terkeluar. Jadi ini perkara-perkara yang penting. Jadi platform ni sekarang tak ada contoh begitu. Jadi sebab tu sekarang ni kita lihat apabila berlaku perkara-perkara begitu, perkara-perkara yang dikatakan ujian-ujian tadi, maka ramai yang akan terkeluar daripada penyatuan dan gabungan. Sebab tu untuk kita memahami tentang fiqh tajdid, kebangkitan di akhir zaman ini, kita kena mempunyai satu perasaan. Perasaan yang pertama sekali ialah kita mesti kembali kepada akidah. Dia ada 5 perkara saya sebut di dalam khutbah Adil Fitri baru-baru ni. Saya sebut ada 5 perkara yang perlu kita faham. Yang perlu kita faham berkenaan dengan penyatuan umat ini. Dan penyatuan umat ini mestilah dibina di atas dasar yang saya sebut tadi, atas dasar kefahaman kita. Bukan atas dasar yang kita kata semua kena ikut saya. Semua kena ikut kita, diri kita kan. Itu macam itu kan. Baik. Jadi nak gambarkan di sini bahawa antara perkara yang penting ada 5 perkara yang kita nak kena kepada penyatuan, dan saya akan cuba saya sebut satu-satu perkara-perkara tersebut, dan mudah-mudahan kita akan dapat memberikan satu kekuatan untuk kita lah, insya-Allah. Saya ada catat sebenarnya tapi mana dia pergi. Baik. Yang pertama sekali sebagai mukadimah pada hari ini, sebagai mukadimah saja sebenarnya. Baik. Yang pertama sekali ialah wahdatul akidah. Jadi untuk kita membina kesatuan kekuatan tadi, saya dah sebut tadi, orang yang lalai tentang ilmu waqi', ilmu realiti semasa, yang lalai tentang ilmu hadis-hadis fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman, yang mana hadis fitnah akhir zaman itu juga adalah merupakan satu perkara yang merupakan petunjuk Rasul SAW tentang bagaimana kita berhadapan dengan suasana-suasana yang macam-macam pada hari ini. Dan hadis-hadis akhir zaman juga ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Tersurat ni maknanya seperti Nabi cakap begini, itulah dia maksudnya. Ataupun yang tersirat, Nabi cakap begini, tapi maksudnya sebenarnya ialah begitu-begitu. Tersirat kan. Jadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Dan kemudian yang ketiga ialah dia mesti ada kekuatan dia memahami tentang realiti gerakan Islam, harakah Islam, fiqh haraki, fiqh haraki mesti faham. Kalau dia tak faham sirah, tak faham pergerakan yang ada zaman-zaman tabi'in sampai ke sekarang ni, maka dia tidak akan faham tentang qadiyah Islamiyah. Ini saya gambarkan tadi lah, permasalahan Islam yang sebenar. Dan bila tak faham permasalahan Islam sebenar, tentu dia tak boleh nak faham tentang penyelesaian. Apa nak buat macam mana. Akhirnya dia pun mengajar aja. Mengajar kitab aja. Ataupun dia pun berdakwah aja, ajak orang pergi semayang aja. Ataupun dia ajak orang pergi zikir aja. Ataupun dia hanya bertarikat sahaja. Dia faham Islam ni tarikat, bersihkan hati, tasawuf. Itu je dia faham. Islam ni mentauhidkan Allah, itu dia faham. Bukan kata tak penting, penting. Tapi Islam ini bukan hanya sekadar kita mentauhidkan Allah, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berakhlak, dalam keadaan kita berzikir, tetapi kita kena melaksanakan satu yang digambarkan oleh Allah sebagai fungsi kita dijadikan itu menjadi membina kekuatan Islam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah, pemimpin, orang yang jadi wakil Allah. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Islam ni lebih lagi daripada zikir. Islam ni lebih lagi daripada bersih hati. Islam ni lebih lagi daripada ekonomi. Kita kata saya nak dinar, nak emas, saya nak dirham, nak fulus. Islam ni lebih lagi daripada tarbiyah. Tarbiyah dari sudut pendidikan. Islam ni lebih lagi daripada apa yang kita sangka. Jadi Islam ni sebenarnya adalah merupakan satu yang menyeluruh, yang perlu ditegakkan dalam bentuk satu sistem. Sebab itulah kita kena bergabung. Kita kena bersatu. Kita kena bersama. Tuan-tuan guru, tuan-tuan Syekh Maulana, begitu juga dengan mursyid yang ada, begitu juga dengan khalifah-khalifah zikir yang ada, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin NGO yang nak menegakkan Islam yang ada, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin yang dah ada sekarang, di peringkat parlimen ke, di peringkat mana sahaja pun, kita kena kembali balik kepada asas. Bagaimana kita boleh bergabung dan menyatu, kerana kita nak menegakkan sistem Allah. Kita bukan nak menegakkan politik aja. Kita ingat nak tegakkan politik. Kalau nak tegakkan politik, maka kita pun fikir macam mana, how can we get numbers
numbers orang, bilangan yang boleh menyokong saya, mengundi saya. Jadi kalau politik, fikir tu je. Kan? Kalau saya ada numbers, boleh. Jadi, dalam Islam, nak tegakkan Islam bukan fikir numbers saja. Bukan. Itu yang jadi pada hari ni, rosak. Kenapa? Kan? Asas kepada kepimpinan ialah mengurus, memimpin dan mengurus manusia kepada apa yang digambarkan sebagai cahaya Allah. Bagaimana Allah gambarkan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ini kepimpinan yang pertama, iaitu nak membawa manusia keluar daripada kegelapan kepada cahaya Allah. Itu nombor satu. Jadi mementingkan agama, Islam dan iman, takwa. Dan kemudian pada masa yang sama, tentulah agama itu tidak berpisah dengan manusia dan kemanusiaan. Tidak berpisah. Jadi, tapi hari ini dia fikir nak dapat numbers je, nak menang je, nak menang je. Nak dapat undi banyak supaya dalam parlimen saya boleh memerintah. Itu dipikir. Kan dah lari daripada tajuk. Dah lari tajuk. Dah lari. Jadi sebab tu bila dapat kuasa jadi menteri. Dah jadi menteri dah. Dah jadi menteri tapi masih lagi fikir nak numbers lagi. Ini kata orang gila kuasa. Padahal dia orang Islam. Dia orang yang ada perjuangan Islam. Tapi masih fikir nak numbers. Apa yang dia buat di bawah-bawah. Kan? Sampai sekarang kita nampak bila kita bawa isu-isu masalah masyarakat, masalah negara, masalah agama kita bawa. Nak minta tolong, cakap aja. Cakap aja. Sebab tu Allah jatuhkan. Kerajaan bangkit jatuh. Kita ingat bangkit jatuh tu sebab apa? Kita ingat sebab orang mengundi tak mengundi ke? Tak. Salah satu kenapa kerajaan yang sepatutnya boleh memerintah dengan baik, memerintah dengan Islamik, memerintah dengan keadaan yang adil, takwa, jatuh. Kenapa? Kerana doa rakyat. Mula-mula rakyat kena tipu. Kenapa kena tipu? Bagi manifesto macam-macam. Bagi janji macam-macam. Sehingga rakyat semua mengundi. Kemudian bila rakyat dah mengundi, dah jadi dah kerajaan. Dah pegang dah menteri. Dah pegang dah kedudukan yang tinggi. Yang boleh ubah polisi. Yang boleh melaksanakan berbagai aktiviti yang membina kekuatan umat. Tiba-tiba dia sibuk dengan kerja-kerja untuk sekadar menjaga diri dia sahaja. Menjaga kepimpinan dia sahaja. Sehingga hari ini orang dah tak percaya dah dengan parti politik. Minta maaf saya sebut. Syok sendiri parti politik hari ini. Sebab selagi mereka bermatlamatkan undi supaya pegang kuasa, selagi itulah mereka masih duduk di bawah perancangan Zionis dan akan berpecah belah antara satu sama lain. Selagi itulah mereka tidak akan membawa kepada perjuangan Islam yang sebenar. Kerana mereka hanya mentingkan numbers. Mereka tak pentingkan akhlak. Tak apa. Kita buat tak betul sikit, tak apa. Yang penting numbers kita dapat banyak. Ini perkara-perkara yang kita nak kena rasa. Sebab itulah dalam hal ini kita nak gambarkan kepada kita semua bagaimana sesungguhnya kan apa yang kita perlu lakukan untuk kita tajdid amal Islam, kita membina kekuatan Islam itu ialah bagaimana kita perlu bergabung dalam setiap aspek. Yang madrasahnya, yang pondok-pondoknya, yang berkenaan ekonomi Islamnya, yang pendidikannya, yang tasawufnya, yang tarikatnya. Begitu juga dengan yang dakwahnya, yang tarbiyahnya, yang jihadnya, bergabung semua membina satu kekuatan ummah sehingga akhirnya dengan kekuatan ummah itu kita akan dapat membina kita kata tajdid man yujaddidu laha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan agama. Baru boleh, kalau tidak kita tak akan dapat. Sebab itulah kita kena kembali balik kepada penyatuan yang sebenar. Semua wajib bergabung. Hukum bergabung ni kita pun dah tahu dah, wajib. Tapi kita tak perlukan semua orang. Bukan kita tak perlu semua orang. Kan? Islam tak perlukan semua orang. Allah tak perlu semua orang. Sebab Allah hanya nak orang yang ikhlas. Orang yang beriman dengan iman yang betul. Yang akidah yang sahih. Jadi sebab itulah kita nak sebut macam ni. Kita kena mempersiapkan diri kita. Supaya kita boleh bergabung. Nombor satu ialah wahdatul akidah. Nombor satu, untuk bergabung dalam bersatu, mesti kita menyatukan akidah kita. Wahdatul akidah. Jadi akidah ni mesti kita bersihkan. Bagaimana nak dapatkan akidah yang bersih? Akidah yang bersih mesti kita bersihkan hati kita. Hati kita ni mesti dibersihkan. Kalau kita nak minum air, ni. Ini gelas. Air ni jernih ke tak jernih? Air ni jernih.
sepatutnya. Sebab air ni berasal daripada air yang berasal daripada mineral water, jernih kan air ni kan, jernih kan. Tetapi saya tuang air ni ada bekas susu ataupun ada bekas air soya bekas. Jadi bila ada bekas air ni, maka air yang jernih tu dia jadi keruh. Kenapa dia keruh? Kerana ada bekas susu ke apa ke gitulah kan. Baik. Yang disebut kat sini, kalau kita nak akidah yang bersih, beriman dengan iman yang bersih, kita nak mentauhidkan Allah, nak mengenal Allah, makrifat pada Allah, nak melaksanakan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak menjadikan akidah kita bersih, tauhid kita bersih? Sekiranya hati kita, bekas tempat akidah tu nak letak kat situ, tempat tauhid tu nak berada di situ, tempat cahaya nak berada di situ tu kotor. Jadi takkan bersih. Sebab itulah yang pertama sekali untuk kita bergabung tadi, kita mempersiapkan wahdatul akidah di sini. Dalam hal kita kena membersihkan hati kita, memproses hati kita. Kalau kita boleh memproses hati kita tadi, kita bersihkan, maka di situlah bermulanya jalan-jalan untuk kita membebaskan cahaya-cahaya yang ada dalam hati kita yang memang Allah dah bagi dah cahaya tu. Kan, cuma kita ni oleh kerana hati ni kotor dengan dosa-dosa hati. Dosa hati ni dosa yang hati yang fizikal dan dosa hati yang rohiyah, yang spiritual. Jadi kita sebut dosa hati namanya yang spiritual lah selalunya kan. Baik. Jadi dosa, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang gelap, yang kotor. Jadi mesti ada. Sebab tu saya nak menyeru pada tuan-tuan, puan-puan yang ada malam ini, insya-Allah siapa-siapalah yang menonton, wajib kita membina kekuatan penyatuan. Wajib. Hukumnya wajib. Allah tak akan bagi kemenangan kepada kita tanpa penyatuan dan gabungan. Tetapi siapakah yang akan bergabung ni? Orang yang ada hati yang bersih, dan hati yang bersih itu diisi dengan iman, al-iman yang mendalam, kepercayaan kepada Allah yang mendalam dengan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah ni maknanya kita bermula dengan proses mengenal Allah. Jadi kita tidak akan boleh mentauhidkan Allah kalau kita tak kenal Allah. Kita sebut aja boleh. Boleh sebut mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cina yang tidak beragama Islam, yang tak beriman dengan Allah pun boleh sebut nama Allah juga. India pun boleh sebut. Kan ada di kampung saya dululah. Kan ada orang Cina ni bukan Islam. Tapi dah bergaul dengan orang kampung. Sehingga kalau jatuh basikal tu dia boleh sebut la ilaha illallah. Saya ada seorang kawan saya tak payah sebut nama. Bukan Islam, orang Chinese, Cina. Bila cakap-cakap dengan saya, dia akan cakap Masya Allah, dia kata. Subhanallah, dia kata. Alhamdulillah. Ini Cina bukan Islam ni. Saya kata, kamu ni saya sebut nama dia lah. Kamu sebut Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah kan. Dia tahu, dia pernah dengar orang Islam sebut kan. Kamu sebut ni, kamu faham ke? Kan? Saya kata dengan dia kan. Lepas tu dia kata, dia senyum lah. Lepas tu, saya cakap dengan dia, Habis, kenapa kamu tak sebut? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu dah sebut dah la ilaha illallah. La ilaha illallah boleh sebut. Jadi, kenapa tak sebut asyhadu alla ilaha illallah? Apa salahnya kan? Saya cakap macam itulah. Dia senyum. Itu jadi orang Islam, dia kata. Nampak? Jadi, setakat sebut la ilaha illallah tanpa yakin, tanpa iman. Tanpa kita satu perasaan mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, merasai syuur wujudan Allah, merasai satu perasaan kehadiran Allah, kewujudan Allah, ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Jadi tanpa ada perasaan-perasaan yang demikian, macam mana kita nak mentauhidkan Allah? Jadi contoh, saya minta maaf, saya contoh. Kita ni ada fizikal. Ini saya nak bagi satu yang
mengenal diri kita kan sikit. Kita kenal diri kita sikit lah. Sebahagian kita dah tahu dah. Ansar ni banyak kita dah beritahu dah kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ni bukan hadis Nabi, ini adalah kata-kata para ulama. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Kita kenal diri kita. Kita ada fizikal. Ni fizikal. Yang nampak ni fizikal. Yang handsome ni fizikal ni. Tapi sebenarnya yang lagi handsome, yang lagi bercahaya, yang lagi hebat ialah apa yang dalam hati. Jadi hati sebenarnya yang menyebabkan kita bertindak. Kenapa kita bagi ceramah? Sebab hati ni seronok bagi ceramah. Kenapa kita suka tengok ini? Sebab hati ni suka. Jadi hati ni sebenarnya. Sebab tu bila kita tengok cerita Hindustan, katakanlah, menangis, seorang ni tak rasa apa-apa. Kan? Macam mana dia menangis? Kerana hati dia rasa sedih. Hati rasa sedih. Fizikal sama aja. Kan? Jadi yang seorang ni pula tak menangis. Kenapa tak menangis? Hati dia tak rasa sedih. Tak menangis lah. Jadi yang menangis tu ialah hati. Hakikatnya. Hakikat yang sebenarnya hati. Jadi sebenarnya siapa yang memimpin badan ni? Yang memimpin badan ni bukannya tubuh badan ni. Yang memimpin badan ialah hati. Kita gambarkan kan. Nombor satu. Kan? Kalau teliti balik hati rupanya. Jadi hati ni pula bukan hati saja. Hati ni adalah sebahagian daripada roh. Roh ni di belakang hati tu kita telik balik. Rupanya bukan hati sahaja. Adalah roh. Roh yang ditiupkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam tubuh badan jasad manusia tadi. Jadi roh ni rupanya di dalamnya ada komponen-komponen. Yang kalau dia nak berkendakkan sesuatu tu, itulah namanya nafsu. Kalau yang keluar masuk nafas itu, itulah yang namanya nyawa. Roh tadi kan. Contohnya kan. Jadi kita lihat roh pula lebih besar daripada hati. Hati ni sebahagian. Raja lah hati ni. Tapi roh ni dia ada di setiap saraf kita, di setiap sel kita ada roh. Kalau roh tu dicabut oleh Allah, jasad ni habis, tak ada. Kan? Tak ada dah. Dia tak boleh nampak dah. Tak boleh melihat dah. Tak boleh mendengar dah. Jadi maknanya sebenarnya yang melihat, yang mendengar, yang bercakap ni siapa? Tubuh badan ke? Roh. Hati. Jadi sebenarnya yang bercakap, yang melihat inilah roh. Roh yang tengok. Tubuh badan ni cuma sarung aja. Kita kata cuma baju dia luar aja. Kan sarung aja macam handphone. Handphone ni yang sebenarnya handphone yang kat dalam. Jadi handphone ni sebenarnya yang dekat dalam ni. Inilah handphone dia. Tapi yang dekat luar ni cuma sarung aja. Jadi sebenarnya hakikat diri kita ni ialah roh. Roh tadi yang bergerak, yang menggerakkan jari, yang melihat. Jadi, yang melihat bukan mata. Yang melihat ialah roh. Mata ni yang kita tengok ni ialah alat yang digunakan untuk melihat. Kalau mata rosak, tak dapat melihat. Tapi hati, roh tadi boleh melihat dengan mata hati pula. Mata hati dia boleh melihat. Saya sebut kat sini sebenarnya, barulah kita kenal. Oh, rupanya diri aku ni sebenarnya bukan fizikal. Tetapi rupanya adalah hati. Kemudian ditelik lagi dalam rupanya adalah roh. Jadi baru kita nampak, baru kita belajar nak kenal diri kita. Oh, roh sebenarnya yang bergerakkan ni, yang angkat kan, roh. Jadi di belakang roh sebenarnya apa pula? Kita telik lagi. Rupanya roh ni, bila kita telik balik-balik nampak rupanya ialah al-hayat, kehidupan. Kehidupan inilah yang Allah bagi pada kita yang menyebabkan roh tu boleh hidup. Kalau tidak diberikan kehidupan, roh tu mati tak ada lah, habis. Roh tu juga dinamakan nyawa. Nyawa itu kehidupan. Yang hakikatnya hidup itu Allah bagi. Al-hayat. Jadi kita tengok balik dalam lagi. Rupanya hayat adalah sifat. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hayat. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, qalam. Kan kita tengok sifat-sifat Allah. Al-hayat. Allah bagi. Jadi macam mana kita boleh hidup? Macam mana kita boleh bengasa hati? Macam mana boleh melihat mata tadi? Kerana kehidupan yang Allah bagi. Al-hayat tu pula, di situlah adanya, maknanya di situlah sifat Allah. Sifat Allah. Jadi bila kita kaji, baru kita nampak, oh rupanya aku ni hanyalah makhluk saja. Aku hidup ni sebab Allah hidupkan aku. Aku boleh bercakap sebab Allah bagi aku bercakap. Ini kudrah Allah, iradah Allah, ilmu Allah dan sebagainya. Hayat Allah bagi pada aku. Aku boleh bercakap. Baru kita rasa kita hamba.
Jadi bila kita kenal Allah ni, bila kita mula mengenal Allah ni, perbincangan ni panjang. Saya cuba takat sikit-sikit je. Jadi bila kita mula mengenal Allah ni, baru kita boleh mentauhidkan Allah. Mentauhidkan af'alnya, mentauhidkan sifat namanya, mentauhidkan zatnya. Baru kita boleh mentauhidkan Allah. Jadi sebab itulah, wahdatul akidah ni ialah sesuatu yang perlu kita faham. Orang yang memahami akan hakikat akidah ini akan barulah dia boleh bersatu. Barulah boleh bangkit di akhir zaman. Jadi yang nak bangkit di akhir zaman ni bukan orang biasa-biasa, tapi orang yang imannya kuat, yang imannya bersih, lahir daripada hati yang bersih tadi, iman yang sempurna, iman yang ada akidah yang benar, yang boleh mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah? Orang yang bebas daripada syirik. Syirik ni ada banyak. Ada orang main meracun. Boleh dengar ke? Main kuat lagi. Mentang-mentang hari raya ketiga kan. Baik. Jadi yang gambarkan iman tadi tu, syirik tadi tu ialah syirik maknanya kita mentauhidkan Allah. Bebaskan daripada sekurang-kurangnya dua bentuk syirik. Sekurang-kurangnya. Yang pertama syirik dalam qasad kita, niat kita. Muwajahah dibuat. Syirik tawajuh disebut. Syirik tawajuh. Syirik tawajuh. Jadi syirik tawajuh ni apa dia? Syirik tawajuh ni ialah kita buat satu amal, wajah kita ni menghadap pada siapa? Niat kita tu hadap pada siapa? Kalau niat tu Allah, maka betul lah. Betul lah amal tu. Ini maknanya mentauhidkan Allah. Kita kena faham ni, kena bincang. Ini tapi saya tak boleh nak bincang dekat FB ni secara mendalam. Kena jumpa, kena buat sesi lain. Tapi nak sebut kat sini, perkara inilah perlu. Ini untuk dapatkan wahdatul akidah. Wahdatul akidah maknanya akidah yang bebas daripada syirik. Yang pertama, syirik tawajuh. Syirik tawajuh ni, syirik kita buat sesuatu, niat. Kita niat bukan kerana Allah. Adapun kita niat, ada kerana Allah, ada kerana nafsu. Ada kerana Allah, ada kerana manusia. Ada kerana Allah, ada kerana dunia. Itu syirik. Kita tak nak syirik tawajuh ni. Syirik niat qasad ni, tak nak. Yang kedua, syirik isti'anah. Syirik isti'anah ni apa? Syirik dalam meminta pertolongan. Contoh, kita rasa kita buat sesuatu, kitalah yang pandai. Sebab pandai kita lah. Terror kita lah. Lidah kita lah boleh bercakap. Telinga kita boleh mendengar. Tangan kita boleh buat sesuatu. Maka kita lah yang sebenarnya. Salah. Itu syirik. Kita mensyirikkan Allah. Sedangkan lidah kita ni tak boleh bercakap. Melainkan dengan izin Allah. Melainkan dengan kehendak Allah. Melainkan dengan kuasa Allah. Kita tak boleh bercakap. Sebab tu orang mati, bila Allah dah tarik roh dia, tak boleh cakap dah. Pernahkah kita melihat orang mati depan mata kita? Tak boleh cakap dah. Ini kita kena faham. Bila kita faham macam ni, baru tu, aku akan terkikis diri aku ni, keakuan aku. Ini kata tasawuf ni, kita buang sifat keakuan. Keakuan ni buang langsung, tak rasa pun kita inilah yang fana, istilahnya fana. Tapi saya nak bincang kat sini, takut misunderstood, salah sangka pula. Kita kena jumpa bincang, kena datang, kena bincang, talaki, bincang baru boleh dapat ni. Tapi ini penting. Tapi ada guru-guru kita, insya-Allah, guru-guru yang boleh membimbing kita dengan kerohanian. Dia memahami bagaimana nak mentauhidkan af'al Allah, bagaimana nak mentauhidkan nama Allah, asma Allah, bagaimana nak mentauhidkan sifat Allah, bagaimana nak mentauhidkan zat Allah. Ini semua penting. Ini rukun-rukun syahadah ni. Jadi kita nak kena tengok balik. Jadi benda-benda ni kena ada guru. Sebab tu kita kena mempersiapkan diri kita untuk boleh mentauhidkan Allah tadi. Maknanya kita membuang ataupun melepaskan syirik kepada Allah tadi. Tauhid isti'anah. Kita makan ubat. Kita rasa ubat tu yang menyembuhkan. Syirik kepada Allah. Yang menyembuhkan hanya Allah. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ubat hanya sebab sahaja. Sebab tu pun Allah yang bagi. Nak sebut macam itu kan. Tapi kita nak faham macam mana nak faham. Yang kita faham, yang sembuhkan tu ubat. Makan ubat sembuh. Tak makan ubat tak sembuh. Ada tak orang yang tak makan ubat sembuh? Ada. Ada tak orang yang tak makan ubat A, makan ubat B sembuh? Orang tu pula makan ubat A sembuh. Ada tak? Ada. Jadi sebab ni ada macam-macam. Ada banyak sebab. Jadi sebab ni apa? Sebab ini adalah satu wasilah. Ini sebab guna perkataan wasilah. Satu jalan untuk mendapat pertolongan Allah. Itu maksud sebab. Jadi kenapa kita kena berikhtiar? Kenapa kita kena berusaha, bersebab, mencari sebab? Sebab itulah sesuatu yang Allah jadikan sebagai wasilah, sebagai jalan
untuk mendapatkan pertolongan Allah. Allah bagi pertolongan melalui sebab. Tapi bukan sebab tu yang menyembuhkan. Bukan sebab tu yang mengenyangkan. Bukan sebab tu yang menjadikan kita berjaya. Bukan. Bukan sebab tu saya kenapa berjaya. Sebab saya ni kan berusaha sungguh-sungguh. Maknanya pandailah. Dan kemudian saya ingat jaringan saya banyak. Jaringan smart networking saya. Sebab yang kita kata berjaya. Tak. Yang menyebabkan berjaya Allah. Yang bagi berjaya Allah. Sebab itu hanya yang diizinkan oleh Allah sahaja. Ini mensyirikkan Allah. Disebut syirik isti'anah. Syirik dalam meminta pertolongan. Jadi nak dapatkan wahdatul akidah ni, akidah macam mana? Akidah yang mentauhidkan Allah, akidah yang bebas daripada syirik. Mesti wajib bebas daripada syirik. Sebab tu kan, kita ni nak betul-betul kita nak bina apa namanya kekuatan tajdid ni. Kekuatan kebangkitan ni. Sebab tu saya kata tak semua orang mampu mentauhidkan Allah ni. Mungkin kita mentauhidkan Allah bahagian solat. Mungkin kita mentauhidkan Allah bahagian baca Quran. Mungkin kita mentauhidkan Allah bahagian kita zikir-zikir. Tetapi bahagian makan, kita syirikkan Allah. Apa buktinya? Kita rasa makanan itulah yang mengenyangkan kita. Syirikkan Allah. Bahagian minum air, syirik kepada Allah. Kenapa? Airlah yang menghilangkan haus. Bukan Allah yang menghilangkan haus. Air yang menghilangkan haus. Bahagian perubatan, mensyirikkan Allah. Kenapa? Kita rasa, yakin, ubatlah yang menyembuhkan. Sedangkan yang menyembuhkan tu Allah. Ubat hanya sebab. Nampak? Jadi maknanya, di sinilah kita kata, akidah itu perlu dibersihkan. Mentauhidkan Allah itu perlu dibersihkan dalam setiap ala kulli hal. Setiap perkara. Kehidupan kita. Barulah boleh mendapat wahdatul akidah. Barulah kita boleh mendapat wahdatul akidah. Barulah wahdatul akidah itu akan pergi kepada yang kedua, iaitu wahdatul ukhuwah. Yang sebenar, yang hakiki. Kenapa hari ni kita tak boleh sayang sahabat kita macam kita sayang diri kita sendiri? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia sayang kepada sahabat dia, saudaranya, macam mana dia sayang kepada dirinya sendiri. Maknanya hari ni kita tak boleh sayang dengan sahabat kita. Masih ada dengki lagi. Masih ada dengki lagi. Masih ada iri hati lagi. Masih ada cemburu-cemburu yang tidak syar'i. Masih ada lagi tipu-tipu lagi. Yang tidak syar'i. Tipu pun ada yang tak syar'i. Yang ada syar'i pun ada. Yang sebut kat sini, kan? Kenapa kita dengan sahabat kita masih ada gap? Tak boleh nak sayang dia. Sebab rupanya akidah kita masih mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Nabi kata apa? Tidak sempurna iman seseorang. Sehinggalah dia sayang kepada sahabat dia macam mana dia sayang pada diri dia sendiri. Jadi macam mana dapat wahdatul ukhuwah kalau kita tak dapat wahdatul akidah? Macam mana? Sebab itulah dalam hal ni untuk kita membina kekuatan tajdid bersama dengan Imamul Mahdi, bersama dengan Al-Mahdiyin, iaitu mereka golongan yang mendapat hidayah Allah, bersama dengan Taifah Mansurah, kelompok yang diberikan oleh Allah kemenangan. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haq. Akan sentiasa ada di kalangan umat aku ni satu ta'ifah, kelompok yang akan diberikan kemenangan oleh Allah bersama dengan al-haq. Macam mana kita bersama dengan ta'ifah tadi? Sekiranya akidah kita masih lagi penuh dengan mensyirikkan Allah. Masih lagi penuh mensyirikkan Allah. Ini saya bawa tekan nombor satu, wahdatul akidah. Jadi sebab itulah wahdatul akidah ini perlu ada proses. Kita mesti ada orang yang membimbing kita. Mesti ada murabbi. Mesti ada orang yang membimbing kita. Mesti ada pembimbing rohani. Sebab yang kita nak bimbing bukan jasad. Bukan jasad. Tetapi nak bimbing ialah hati tadi. Yang merupakan raja kepada kita ni. Dan kemudian hati itu pula sebenarnya adalah yang di belakang yang lebih besar ialah roh tadi. Roh kita ni. Roh kita ni sebenarnya yang perlu kita betul-betul tingkatkan. Perlu kita betul-betul hidupkan roh tadi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga boleh melakukan zikir. Sebab tu setiap satu tu dia ada dia punya ilmunya dan dia punya amalan. Contohnya kan kita sebut syariat, kan kita sebut tarikat, kita sebut hakikat, kita sebut makrifat. Jadi syariat ni apa? Yang fizikal. Yang fizikal ni syariat yang kita nampak. Kan kalau sembahyang tu dia ada 13 rukun. Kita kena buat tu 13 rukun tu. Berdiri kan. Takbir Allahu akbar, takbiratul ihram kan. Tu kena buat. Jangan kita sembahyang tak ada takbiratul ihram, batal sembahyang kita. Kan? Jadi itu yang kita sebut yang zahir. Kemudian tarikat pula sebenarnya di mana di tarikat ni maksudnya tadi syariat tu untuk mendisiplinkan kita punya fizikal kita, jasad kita ni supaya menjadi hamba Allah. Jasad kita ni, mata kita tak melihat benda haram, telinga tak mendengar benda haram, kan? Kita fizikal kita. Kemudian sebab tu tarikat pula hati. Tarikat ni dia fokus pada hati. Sebab itulah segala amalan kita ada 3 inti, 3 perkara nak kita nak tengok ke hati. Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas tak hati kita ni? Betul-betul tak bersih kerana Allah niat kita tadi? Betul-betul tak kita mentauhidkan Allah niat kita, qasad kita tadi? Baik. Yang kedua dari sudut siddiq, berlaku benar. Hati ni sebenar-benarnya beriman atau cuma tubuh badan yang berlakon? Tubuh badan berlakon jadi ustaz. Kan? Berlakon jadi ustaz, boleh halau hantu dan jin dalam cerita munafik. Dalam cerita munafik, satu ketika dia boleh jadi ustaz. Dia boleh jadi orang yang bertaubat, boleh jadi orang yang boleh membaca dan menghalau munafik. Munafik pula. Jin, syaitan dalam cerita munafik. Kan? Dalam cerita gangster pula KL dia boleh jadi toke gangster pula. Bukan toke, dia panggil apa dah? Ketua gangster lah itu kan. Boleh bunuh orang pula, boleh pukul orang, boleh buat macam-macam kan. Dalam cerita gangster pula. Jadi adakah yang ada di luar ni berlakon? Kita semayang macam ini, kita jalan berlakon ataupun benar, siddiq. Hatinya sama dengan luar. Itu sebenarnya adalah siddiq. Ini tarikat. Tarikat ni maknanya amalan kita yang zahir mesti sama dengan apa yang rasa hati kita ni. Hati kita pun macam itu juga. Hati kita yang tak nak melihat yang haram, maka mata kita tunduk. Bukan mata kita tunduk sebab depan ustaz. Ustaz ada, ustazah ada, orang tua ada. Kita tak tengok pun benda maksiat. Kenapa? Sebab ada orang tengok kita. Tapi bila kita seorang-seorang, mata terbeliak besar tengok maksiat. Jadi, nombor 2 ialah siddiq. Jalan-jalan tarikat ni siddiq. Hati tu, adakah hati tu berlaku benar? Benar dengan yang luar. Bukan berlakonan. Bukan lakonan-lakonan. Depan orang baik, kita baik. Dekat geng-geng jahat, kita jahat. Jadi, itu lakonan. Siddiq. Siddiq ni lebih berat daripada ikhlas. Ada orang boleh ikhlas tapi tidak siddiq. Ada orang siddiq, bila kita siddiq, insya-Allah kita ikhlas. Ini contoh kan hati kan amal tarikat. Amal tarikat yang ketiga, intipati ketiga dalam beramal ibadah tadi ialah kita mesti ada tamakninah. Tamakninah ni tenang bersama Allah. Hati kita ni rasa tenang bersama Allah. Bukan tenang bersama dunia. Bukan tenang bersama hobi kita. Kita suka mancing. Mancinglah kita tenang. Aku ni bila mancing aku tenang. Tak. Bila kita bersama Allah kita tenang. Itulah hakikat hati. Hati yang beriman. Hati yang kenal Allah. Hati yang dekat dengan Allah. Hati yang tenang bersama Allah. Apa rahsia tenang ni? Bila kita tenang bersama Allah, maka disitulah bermulanya redha. Redha, maknanya kita mula redha dengan Allah. Allah bagi kita tak elok pun, kita tenang aja sebab kita redha ke Allah. Tak apalah ya Allah, Engkau bagi aku balak bencana, aku sabar ya Allah, aku redha, aku sabar, aku redha. Ini amal hati, amal tarikat. Ini tarik nak mencari ketenangan dengan hati tadi. Kemudian selepas tu apa dia pula amalan-amalan amalan hakikat. Jadi amalan hakikat ni tinggi sikit, iaitu bukan saja hati tapi roh. Jadi hati ni satu yang kita boleh mengetahuinya, memahaminya kan. Roh ni ialah satu yang akan pergi ke seluruh tubuh badan kita. Kalau zikir tu tenang tadi tu, tenang sampai ke lain pun tenang. Tenang sama. Itu yang bila dengar nama Allah bergetar, kulit bergetar. Kan?
bergegar kulit, vibrate. Kan? Kenapa? Sebab rasa kagum dengan Allah. Kan? Bila dengar nama Allah, bergetar. Allah bergetar. Bukan hati saja bergetar, seluruh badan, sebab roh tu merasai keagungan Allah. Merasai tauhid Allah tadi. Saya nak ajar satu doa, kalau bolehlah bacalah. Baca. Yang simple. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ahadan samadan. Lepas tu kita sambung dengan alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Buat yang ni dulu. Dia ada sebenarnya yang hadis Nabi tu, walaupun dia orang kata hadis ni hadis dhaif dan sebagainya, tetapi sebenarnya itulah hadis hadis Nabi. Yang hadis Nabi ni sebenarnya bunyi gini, tapi saya sebut sebab senang kita ingat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yat ahadan lam yattakhis sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hadis Nabi. Jadi hadis Nabi ada berbagai, Imam Tirmizi ada sebagainya, tetapi sebahagian kata hadis ini dhaif. Dhaif untuk kita amal. Pada saya hadis ni kalau digambar dhaif, tak apa, boleh amal. Dhaif lah kan. Amal ni pun sebab lafaz-lafaznya tu lafaznya sahih. Walaupun sanad hadis ini dhaif, tetapi lafaznya sahih. Apa maksud dia? Asyhadu an la ilaha illallah ni syahadah kita. Aku naik saksi bahawa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan ilah ni kan, melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Dia sahajalah esa. Dia sahajalah esa, tidak ada sekutu bagi dia. Wahdahu la syarikalah, itu sahih. Kan? Ilahan, dialah Tuhan. Wahidan, Tuhan yang wahid. Ini sifat Allah, nama Allah Al-Wahid. Samadan. Samadan ni sifat Allah As-Samad. Yang mana tempat bergantung segala makhluk. Sahih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan? As-Samad, Samadan. Kemudian tambah sebagai hadis kata tambah ahadan. Qul huwallahu ahad, ahadan. Allah yang Maha Esa. Kan? Lam yattakhiz sahibatan. Iaitu tidak juga Allah ni ada sahabat. Allah tak ada sahabat. Wala walada. Dan Allah tidak beranak. Dan juga tidak diberanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada siapa-siapa, mana-mana, apa-apa yang sama dengan dia. Dia sahaja. Jadi, walaupun hadis ini dhaif, tapi sebenarnya lafaznya itu sahih. Cuma dhaif kenapa? Sebab ada sanad-sanadnya tu, ada di kalangan ni kata, orang ni dia ingatan ni tak kuat. Contoh kan. Jadi tidak kuat lah, hadis tidak sahih sebab ada ingatan tak kuat. Tapi sebenarnya lafaznya sahih. Lafaznya sahih. Cuma yang mungkin di depan tu siapa yang membaca sebanyak 10 kali setiap lepas sembahyang subuh sebagainya, itu yang lepas tu itu fadilat dia kita tengok yang sahih ni, cuba amalkan ni. Insya-Allah kalau tuan-tuan puan cuba amalkan, sahabat-sahabat sekalian cuba amalkan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengesakan Allah. Mentauhidkan Allah. Dan pada masa sama membuang sifat syirik tadi. Jadi akhirnya bila kita dah ada sifat mengesakan Allah ni, maka kita mempersiapkan diri kita lah untuk menjadi orang yang boleh bersatu di atas akidah. Iaitu apa? Disebut wahdatul akidah. Walaupun kita ni mungkin tak ada ilmu banyak, mungkin orang bukan ustaz, bukan orang belajar agama, tak pergi sampai master, PhD ataupun diploma pun tak ada, sekolah agama pun tak pergi. Tapi kita mentauhidkan Allah. Kita mentauhidkan Allah. Bila kita mentauhidkan Allah itu, maka pada masa itu, kan, itu lebih besar, lebih baik daripada orang yang ada agama, PhD pula tu, tapi dia mensyirikkan Allah. Dia berceramah, kenapa? Dia rasa dia pandai. Sebab tu nak berdebat aja kerja dia.
Nak cakap orang salah aja. Kan? Tak ada akhlak, tak ada ni kan. Rasa dia hebat. Ujub dengan amal dia, ujub dengan ilmu dia. Kan? Saya tak cakap siapa-siapa no. Tapi nak sebut sini contoh. Jadi mana nak sebut kat sini? Kan? Mungkin kita ilmu tak sampailah diploma, tak sampai sekolah agama, sijil pun tak ada. Kan? Apa lagi PhD bagi Usuluddin, lagi tak ada, jauh. Tapi kita boleh mentauhidkan Allah. Itu yang Allah nak. Sebab memang tak semua orang mampu nak pergi ke PhD. Tetapi semua orang kena wajib mentauhidkan Allah. Jadi bila kita boleh mentauhidkan Allah ini dengan keadaan yang sebenar, yang mengikut apa yang digambarkan oleh Nabi SAW, maka di situlah akan berlaku wahdatul akidah. Bila berlaku wahdatul akidah, bermulalah perjalanan kita untuk melaksanakan tajdid, iaitu amal taghyir Islami kulli. Ini yang kelima. Bismillah. Ini yang kelima. Ini yang kelima. Jadi maknanya nak sebut kat sini bagaimana keadaan kita pada hari ini, mestilah faham bahawa kita kena bergabung dan bersatu. Bergabung bersatu wajib. Cuma kita ni boleh bergabung ke tidak? Kita ni boleh bersatu ke tidak? Berdasarkan kepada akidah. Kalau akidah kita bersih, hati kita bersih, akidah kita bersih, kita akan menjadi orang yang tidak ada ujub, tidak ada riak, tidak ada takbur, tidak ada sombong. Orang yang tidak akan mensyirikkan Allah, maka kita akan bersatu. Ini syarat nombor satu. Jadi kalau kita ada, alhamdulillah, tak ramai pun tak apa. Tapi di situlah pertolongan Allah. Dan di situlah asas kepada kemenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang digambarkan sebagai la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Tidak akan sentiasa ada di kalangan umat aku ini ta'ifah yang diberikan kemenangan di atas kebenaran tadi. Asas pertama ialah wahdatul akidah. Dan sebab itulah penglibatan kita di dalam aktiviti harian, dalam persahabatan kita, di dalam ukhuwah kita, di dalam apa yang kita gambarkan sebagai kita kata kerja-kerja kita seharian tadi, mestilah penglibatan akidah. Intima akidi disebut. Intima akidi maknanya penglibatan yang sangkut paut dengan akidah tauhid Allah tadi. Kalau itu yang ada, insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Mahdi dan Al-Mahdiyin. Kalau kita punya akidah mensyirikkan Allah lagi, masalah. Walaupun kita cerita, saya ni Taifah Mansurah, saya ni keturunan Rasulullah SAW, saya ni keturunan Bani Tamim, saya ni lah Bani Tamim. Kita cakaplah apa-apa. Tapi yang akidah masih mensyirikkan Allah. Akidah masih mensyirikkan Allah. Masih lagi hati kita ni tidak bersih daripada syirik. Maka kita tidak akan bergabung dengan Taifah Mansurah. Jadi ini sebagai pengajaran kita pada malam ni untuk sama-sama kita merasai. Dan inilah perkara yang nombor satu. Syarat untuk kita bergabung. Ini fasa. Sebab tu kita kena bersihkan. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahmatan Allah, ada masa kita jumpa. InsyaAllah datanglah. Kalau tak ada duit apa, kita pakat-pakat kumpul-kumpul buat kapul datang kan. Kita bincang tentang tajuk mentauhidkan Allah. Kita bincang bagaimana nak membersihkan hati kita secara yang praktikal. Hari ni ramai orang buat, tetapi kadang-kadang kan, dia masih lagi ada sifat-sifat bukan untuk tajdid, tapi sekadar untuk ilmu sahaja. Boleh juga, tak apa. Tapi lebih baik kita cuba membina kekuatan dengan kita membincangkan sesuatu yang boleh kita laksanakan, boleh kita amalkan, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah untuk pada malam ini. Saya mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, keaiban kita. Kemudian saya minta kepada sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah, kalau ada kesempatan kita akan sambung besok. Berkenaan dengan perkara-perkara yang kita kena buat. Apa dia yang kita kena buat ni? Yang sangkut paut dengan membina kekuatan Taifah Mansurah. Kita kena bergabung bersatu. Yang pertama, kesatuan hati-hati. Yang mana hati itu ada al-iman, al-amik. Iman yang mendalam. Kita akan sambung sikit iman yang mendalam ni apa besok. Dan kemudian kita, iman tu mestilah boleh mentauhidkan Allah. Macam mana nak mentauhidkan Allah?
kita kena mentauhidkan af'al Allah, kita kena mentauhidkan sifat Allah, nama Allah, sifat Allah, dan kita kena mentauhidkan zat Allah. Macam mana nak mentauhidkan secara detail, panjang ceritanya, tapi saya sebut itu sebagai mukadimah ajalah. Maknanya kita nak mentauhidkan af'al Allah ni, kita kena ada sifat macam mana kita boleh merenung setiap satu perbuatan, gerak, diam, adalah merupakan daripada Allah dan sebagainya kan. Adalah penghuraian yang panjang lah. Jadi kita nak kena faham yang itu, dan kemudian insya-Allah selepas itu kita barulah boleh. Yang kedua barulah datangnya wahdatul ukhuwah. Wahdatul ukhuwah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi insya-Allah nah. Wallahu alam, aku li qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun sangat pada Allah Taala. Ya Allah, janganlah jadi majlis pada hari ini majlis yang mensyirikkan-Mu ya Allah. Jadikanlah majlis-majlis yang mentauhidkan Kau ya Allah. Dan saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan atas kelemahan diri saya yang Allah izin berlaku tadi. Maka saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni datang daripada sesuatu yang baik daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan kepada tuan-tuan sekalian insya-Allah, walaupun penuh dengan kelemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa adimuttaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah, alhamdulillah ada kesempatan kita sambung besok malam insyaAllah nah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat istiqamah insyaAllah. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.